Ya, ini merupakan salah satu lagi daripada inisiatif untuk membantu meningkatkan upskilling dan juga reskilling kepada mereka yang berminat. E-Latih, inisiatif di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga HRDF untuk sama-sama memberikan satu gambaran bagaimana latihan-latihan ini boleh memberikan nilai tambah kepada para individu. Seterusnya, kita akan bercakap lebih lanjut tentang E-Latih Hub E-Pembelajaran Premier Malaysia. Terus saja bersama dengan Tuan Arif Farhan Dos, Ketua Pegawai Operasi PSMB. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi. Baik. Nak bercakap tentang E-Latih ini, secara asasnya dikatakan tempoh hari baru saja dilancarkan HRDF ataupun program E-Latih di bawah KSM tersebut. Jadi mungkin boleh dikongsikan apa perkara-perkara penting tentang E-Latih. Okay. E-Latih ini merupakan satu hub digital pembelajaran dan pengajaran. Dilancarkan Sabtu lepas dan setakat ini alhamdulillah seramai lebih 14,000 rakyat Malaysia telah pun mendaftar dan sebahagian besar daripada mereka telah pun memulakan proses peningkatan kemahiran masing-masing. Proses pendaftarannya amat mudah. Seseorang itu hanya perlu menghabiskan lebih kurang 2 minit saja untuk mendaftar nama mereka, latar belakang mereka dan minat mereka, supaya ada sistem dalam e-latihan hub ni yang boleh menggunakan komputer untuk menawarkan kepada mereka kursus yang mereka akan minati melalui jawapan-jawapan yang diberi kepada dalam proses pendaftaran tersebut. Sudah pasti pembelajaran dan juga latihan amat penting dalam kita mendepani kita isu-isu pengangguran, isu-isu tentang bidang pekerjaan dalam mendepani pandemik COVID-19 ini. Jadi apa antara bentuk latihan dan juga pembelajaran yang ditawarkan di bawah E-Latih? Okey, E-Latih ini merupakan satu inisiatif yang merupakan idea Menteri kami yang berhormat Datuk Seri Saravanan yang merupakan Menteri Sumber Manusia Malaysia. Beliau telah menghilangkan ataupun mencetuskan idea ini kerana beliau merasakan dalam waktu pandemik COVID ini rakyat Malaysia yang kebanyakan terpaksa membuat kerja mereka ataupun terpaksa duduk di rumah untuk sama-sama menangani COVID-19 ini dengan masing-masing bertanggungjawab. Mereka mempunyai masa untuk meningkatkan kemahiran mereka supaya masa yang diluangkan di rumah ini tidak saja dipersia-siakan tanpa membuat persiapan untuk waktu di mana selepas pandemik ini mereka harus ke alam pekerjaan untuk mencari kerja ataupun untuk membantu syarikat-syarikat mereka mendepani satu dunia yang baru, satu dunia yang dikatakan post COVID-19 ini. So Datuk Seri Saravanan beliau telah mengambil langkah proaktif. Beliau sedar dalam masa keadaan di mana rakyat Malaysia terpaksa duduk di rumah untuk memastikan mereka dapat memutuskan rangkaian COVID-19 ini. Mereka mempunyai masa dan mereka dipupuk dan diberi peluang untuk meningkatkan kemahiran mereka yang sedia ada. So rakyat Malaysia melalui hub ini dapat memilih kursus yang mereka minati sebab terdapat hub ini ada banyak kelebihannya. Pertama, ianya adalah sesuai untuk mereka yang tercicir daripada arus perdana pembelajaran dan pengajaran. Melalui hub ini terdapat berbagai metodologi delivery. Maksudnya mereka yang mungkin lebih visual, mereka kurang minat membaca teks tetapi mereka lebih cenderung kepada pembelajaran melalui visual. Kita juga ada metod delivery di mana ada interaksi di antara pengajar dengan pembelajar. So setiap kali ada soalan, setiap kali ada jawapannya. So ada berbagai jenis pembelajaran yang boleh diikuti oleh seorang yang mungkin sebelum ni tercicir daripada arus pembelajaran pengajaran kerana tidak sesuai dengan cara pembelajaran cara lama. So norma baru ini yang membolehkan mereka yang selalunya yang pendiam seumpamanya kalau kat sekolah kat dalam bilik darjah mereka malu nak tanya soalan, kali ini dengan adanya hub ini mereka belajar mengikut kesusahan mereka pada masa yang ada pada mereka dengan cita rasa mereka sendiri. Okey, maknanya mengikut fasa dan juga kehendak sendiri, itu yang lebih penting. Cumanya apakah kelebihan yang boleh dibawa oleh para pelajar yang mengikuti kursus E-Latih ini mungkin dalam bidang pekerjaan ataupun
dalam bidang pembelajaran dan juga proses pembelajaran mereka sendiri? Pada masa ini, setiap kursus yang telah ditamatkan, mereka akan mendapat satu sijil completion. Okay. Kami sedang mengusahakan supaya setiap rakyat Malaysia yang mengambil satu kursus dan telah complete the kursus tu, mereka akan dapat satu sijil achievement. Dan itu peringkat kedua. Peringkat ketiga pula, kita akan masuk fasa di mana kita akan buat micro credentialing, di mana rakyat Malaysia dapat mengumpul micro credential ini supaya bila mereka mengikuti kursus nanti di mana-mana institusi pengajian tinggi, mereka boleh menggunakan kursus ini ataupun sijil ini untuk mendapatkan kredit transfer. Okay. So boleh mereka mengurangkan masa yang diperlukan untuk belajar di institusi tersebut. Maknanya kalau sudah mengikuti kursus itu akan lebih menjimatkan masa untuk tempoh pembelajaran lebih formal dan sebagainya. Ini satu perkara yang penting juga. Ada yang bertanya dari segi untuk enroll ataupun masuk ke dalam kursus-kursus yang disebutkan itu, ada pelbagai kursus bahasa, kursus skill, teknologi dan sebagainya. Adakah pembayaran turut dikenakan dan juga bagaimana tujuan pendaftaran itu boleh dilaksanakan? Ya. PSMB pada asalnya ditubuhkan untuk mengumpul levy daripada syarikat yang perlu bayar levy supaya levy itu digunakan untuk meningkatkan kemahiran pekerja mereka sendiri. Ya. E-Latih ini merupakan satu hadiah daripada Kementerian Sumber Manusia melalui HRDF ataupun Perbadanan Sumber Manusia Malaysia sebagai satu anugerah percuma kepada semua rakyat Malaysia. Ya. Kita mensasarkan dalam sebelum bulan Jun ini 1 juta rakyat Malaysia akan boleh mendapat manfaat daripada kursus-kursus yang ditawarkan, dan pada sebelum penghujung tahun 2021 2,000 rakyat Malaysia akan mendapat manfaat daripada kursus-kursus ini. So ianya semua adalah percuma dan ianya seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh semua rakyat Malaysia. Okey, insya-Allah saya pun berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah kursus ditawarkan. Setakat semenjak pelancarannya, bagaimanakah respon yang diterima mungkin kepada mereka yang berminat ataupun prospek pelajar yang berminat dengan kursus e-Latih yang ditawarkan? Kami pun amat terkejut dengan respon. Pada hari pertama saja dalam 24 jam lebih kurang 5,240 rakyat Malaysia mendaftar dan mula mengikuti kursus atas talian. Sehingga hari ini kami sudah mencapai 12,300 rakyat Malaysia dalam 3 hari. Sebab itu kami rasa kalau kita ikut cara rakyat Malaysia ini mula mendaftar, kami rasa untuk mencapai 1 juta pengguna dalam 6 bulan bukan satu cabaran yang besar. Kami rasa daripada statistik yang kami dapat, kami tengok ramai daripada mereka yang mendaftar adalah mereka yang menganggur, keduanya suri rumah, dan ketiganya mereka yang sedang bekerja, dan golongan ini pula mula mendaftar selepas waktu bekerja. So ketiga golongan ini merupakan golongan paling besar, dan latar belakang pendidikan mereka pula berbagai. Ada yang ada sarjana, ada yang ada ijazah muda. Okay. Yang sama-sama nampaknya berminat dalam mengambil kursus-kursus yang akan meningkatkan lagi kemahiran mereka. Okey, tidak kira apa jua latar belakang pendidikan, kursus itu ditawarkan dan juga boleh diaplikasi untuk semua. Sedikit perkongsian juga tentang HRDF, peranan HRDF di bawah Kementerian Sumber Manusia. Apa yang dilaksanakan oleh HRDF dan juga bagaimana HRDF berfungsi di bawah kementerian? Pada waktu ini HRDF telah diamanahkan oleh pejabat Perdana Menteri untuk menjadi focal point untuk semua kegiatan peningkatan kemahiran dan juga pembinaan kemahiran baru melalui satu portal yang akan dibangunkan yang dinamakan Upskill Malaysia, di mana semua kementerian yang menawarkan kursus kemahiran akan ditempatkan di satu portal dan akan dikoordinat oleh HRDF. Melalui portal ni kita akan memastikan bahawa ada one stop center lah untuk semua rakyat Malaysia, di mana sebelum ni setiap mereka yang ingin mengikuti satu-satu kursus kemahiran, mereka terpaksa mencari-cari di berbagai portal ataupun di berbagai kementerian. Melalui Upskill Malaysia ini, sekarang semua rakyat Malaysia akan diberi peluang untuk masuk ataupun daftar sekali saja untuk mengikuti kursus ini, dan portal ini akan dikaitkan dengan job portal,
yang ada di Malaysia, di mana selepas mereka mengikuti kursus ini, mereka tahu apa pekerjaan yang sedang menunggu mereka dengan kemahiran baru yang mereka telah mencapai. So HRDF dalam proses membangunkan portal ini sebagai satu one-stop center lah untuk kegunaan semua rakyat Malaysia. Okey, dia adalah padanan skill dan juga penyesuaian bidang kerja yang sesuai. Tadi disebutkan juga ataupun difahamkan ketika ini usaha lebih banyak untuk kandungan-kandungan penyediaan latihan tempatan akan diperbanyakkan dari semasa ke semasa. Cumanya ketika ini bagaimana kandungan itu ditapis dan juga diberikan penumpuan, khususnya kandungan dari luar negara dan juga kandungan tempatan untuk disesuaikan dengan kehendak pelajar tempatan. Pada waktu ini e-latih ini merupakan kerjasama antara HRDF dengan sebuah badan bukan kerajaan yang bernama Go1 yang bertempat di Australia. Mereka merupakan agregator ilmu ataupun gedung ilmu yang terbesar di dunia. Dan kursus yang kami tawarkan pada awalnya 200 kursus ini daripada 20 sektor adalah percuma dan merupakan bertaraf antarabangsa. Tetapi menteri kita telah mengingatkan kita yang kita seharusnya bekerjasama dengan penyedia latihan tempatan untuk memastikan ada penawaran kursus dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa-bahasa lain di Malaysia. Kami dalam proses bekerjasama dengan penyedia latihan ini, kita faham kita harus imbangi keperluan masyarakat kita untuk mendapat kursus dalam berbagai bahasa. Tetapi penyedia latihan di Malaysia ini selalu mereka menceburi bidang ini sebagai satu bidang yang merupakan perniagaan mereka. So kita nak minta mereka memberi terus secara percuma adalah satu cabaran yang kita kena memikirkan bersama. So kita bermula dengan kursus-kursus percuma dan kemudiannya kita akan mungkin menambah lagi kursus-kursus yang mungkin ada sedikit kos kepada yang akan dibayar oleh HRDF untuk rakyat Malaysia supaya mereka pula akan dapat secara percuma dan penyedia latihan tempatan juga boleh menggunakan ini sebagai satu peluang perniagaan. Sudah pasti kalau dilihat kepada respon itu, insya-Allah lebih banyak penyedia kandungan tempatan akan lebih memudahkan urusan dan juga menyokong usaha ini. Tadi disebutkan ketika ini lebih kurang 12,000 penyertaan sudah pun diterima dan juga capaiannya adalah 1 juta. Jadi apakah harapan HRDF dan juga KSM dalam melihat kita kata tawaran insentif e-latih ini akan dapat memanfaatkan seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhan? Kita berharap rakyat Malaysia mengambil peluang ini untuk jangan menunggu. Mereka harus ke depan untuk merebut peluang yang ada, terutama mereka yang sudah keciciran daripada arus perdana pembelajaran pengajaran. Keduanya mereka yang telah kehilangan kerja, mereka perlu mencari kemahiran-kemahiran baru untuk menyiapkan diri mereka untuk alam pekerjaan pasca COVID-19. Kemudian juga kita juga memberi peluang kepada suri rumah yang ingin kembali kepada alam pekerjaan. Dan melalui mengambil bahagian dalam e-latih ini, mereka boleh menyiapkan diri untuk waktu yang akan datang ini, di mana mereka mungkin juga terpanggil untuk membantu negara untuk memajukan produktiviti kita ke hadapan, bila bergerak ke hadapan. Sekali lagi Tuan, laman sesawang yang boleh dilayari untuk e-latih tersebut? E-latih boleh dicapai melalui elatih.hrdf.com.my. Okey, itu dia perkongsian yang baik. Terima kasih juga kepada Tuan Arif Farhan Dos, Ketua Pegawai Ketua Pegawai Operasi PSME ataupun HRDF dan juga Kementerian Sumber Manusia serta HRDF sendiri kerana berkongsikan tentang e-latih. Anda boleh layari e-latih untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang tawaran skill yang ditawarkan kepada rakyat Malaysia.